Okey, baik. Tengok soalan Terengganu yang awal-awal pelajar belajar. Ini. Dia nak kalau sini kita direct saja kalau soalan macam ni kalau kita nampak dia nak 2 matlamat. 2 matlamat rancangan Malaya pertama. Yang untungnya ialah huruf Roman. Bila Roman ni jangan ngada-ngada lah nak jawab panjang. Bukan? Jawapan kita ialah pendek. Ingat bila kita jumpa jawapan yang tertutup, maksud dia terhad, ini terhad, bukan terbuka. Terbuka tu esei panjang. Ini ialah pendek. Bukan pendek pun bukan pendek sangat ni. Dan dia lengkap. Lengkap ni maksudnya dia ada subjek dan predikat. Macam BM kita mengajar kan. Okey. Cuba tengok 2 matlamat rancangan Malaya pertama awal-awal. Apa kita nak buat? Ini zaman sebelum merdeka sehingga merdeka. Apa yang Tunku Abdul Rahman buat? Sudah tentu kita pada waktu itu jangan sebut negara industri. Apa kita nak buat pada waktu ini? Dia supaya kita nak merapatkan. Okey, dia simple saja. Terus merapatkan jurang, bandar dan luar bandar. Itu satu. Dapat dah markah? Awak tak ada ni, awak kena tanda. Sebab saya Terengganu ni, saya tak pernah near miss. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok soalan, itu yang pertama. Ada tak macam DEB membasmi kemiskinan pada waktu itu? Ada tak ada dalam rancangan Malaya pertama ni? Sebab rancangan Malaya pertama ni, dia mesti ada membasmi kemiskinan. Dia macam apa? Dasar ekonomi baru. Melalui, itu kita belajar penubuhan feodal. Betul? Nanti kita belajar. Habislah 2 markah. Ada lagi jawapan lain? Takkan tak ada? Ada. Dia ada lagi. Pelajar boleh tambah di bawah. Kalau macam ini, pelajar boleh tambah macam ni, 3. Ini boleh tambah. Tapi kalau esei jangan ngada-ngada tambah-tambah pula. Awak tambah garis sendiri, tak payah. Ini ialah bagaikan aktiviti ekonomi. Pada waktu ni kita belum ada farmer, belum ada mardi. Good. Jadi jawapan cantik lah. Macam ni je nak jawapan. Good. Terus. Dia pergi penubuhan mara. Sepatutnya kalau saya letaknya rida. Kalau mara ni sudah maju sikit ya. Penubuhan Majlis Amanah Rakyat adalah satu tindakan bijak. Dalam istilah kita ini, penubuhan rida lah ya. Ini daripada nama lama. Pelajar cuba bayangkan bila kita jawab marah ini, tengok pula markahnya banyak. Markah 4. Itu sebab kita, pelajar yang biasanya kita jangan jumpa dah dulu-dulu ada. Pelajar ni, dia buat jawapan apa? Bukan jawapan, kita panggil apa? Rangka. Rangka dia buat sebelah ini. Sekarang payah nak jumpa dah. Dulu selalu jumpa. Banyak ni tulis. Rupanya sebelah tu rangka. Tak ada salah. Kadang-kadang jawapan awak di sini tak ada. Mungkin dekat rangka ni. Kenapa dia terlupa tulis? Kita pun bagilah. Dengan syarat ayat lengkap, penuh. Kalau rangka rida. Apa nak bagi markah rida? Nak bagi markah apa? Jadi kita tengok sini. Satu tindakan bijak, dia kata berikan ulasan anda. Apa intro awak nak buat? Dia mesti mula dengan jawapan ulasan saya. Ulasan saya ialah, cuba kita fikir. Kita guna warna cantik sikit lah. Saya selalu suka main warna-warni. Ini tak antik. Kita guna apa? Bold. Cheap no, 14. Okey, baik. Apa ulasan kita? Rida ni untuk apa? Kenapa? Berjaya membantu
Ulasan saya ialah marah. Kita boleh tak tulis macam ini? Boleh tak kita tulis macam ini? Boleh, sebab atas dah ada akronim. Dia dah bagi. Tapi kalau dia tak bagi, kita kena tulis ayat penuh dulu. Okey. Ulasan saya marah berjaya membantu orang Melayu. Untuk apa? Cuba tengok dalam, kita kan belajar dalam tajuk Pakatan Murni. Apa Mara buat, Rida buat? Berjaya membantu orang Melayu. Dari segi apa? Ada dua tu Ada dua situ yang Rida buat tu. Yang warna biru dalam Pakatan Murni yang kita belajar. Sudah kau mau belajar sini, lupa sana. Membantu orang Melayu dari segi apa? Ada dua tu. Dari segi ekonomi. Kerana apa? Kerana apa pada waktu itu? Kerana orang Melayu tertinggal berbanding kaum lain. Okey, kita tengok, kita stop situ. Ada dua markah di sini. Satu ialah, kalau kita nak tengok markah, pelajar akan nampak dari segi ekonomi. Satu, tertinggal. Orang Melayu tertinggal berbanding kaum lain. Dapat dua markah. Markah kita 4. Lepas itu apa lagi nak sambung? Sampai situ, biar malah. Boleh? Di situ dia tulis dah. Dekat Pakatan Murni itu dia letak yang kedua. Selain itu, yang kedua. Membantu ekonomi itu dari segi perniagaan. Dari segi apa dibantu? Saya itu membantu orang Melayu dari segi apa? Yang kita nampak. Pendidikan. Tak apalah, kita letak sini laju sikit. Cantik sikit sini Dari segi pendidikan. Contohnya dengan penubuhan apa? Penubuhan apa pendidikan? MRSM. Boleh tak kita buat MRSM macam ini? Maktab rendah. Maktab rendah apa? Tulis sains Mara. Dan lain-lainlah saya ringkaskan Baik. Katakan kita jawab dari segi macam itu saja. Kalau kita tengok jawapan kita ni menariklah. Dari segi pendidikan, fakta yang kedua, terus kita bagi contoh, betul? Jawapan ada dua fakta, satu huraian, satu contoh. Kalaulah dia letak ini skema holistik, full mark. Sebab ini kita panggil kebat terbuka. Sebab ulasan anda tak ada dalam buku. Apa lagi jawapan lain yang kita boleh bagi? Apa yang Mara buat? Mara membantu dari segi pendidikan banyak menghantar pelajar ke luar negara. Apa lagi? Menubuhkan universiti. Bahasa baku. Universiti. Contohnya apa? Apa universiti Mara? UiTM bukan Mara. UniKL. Universiti Kuala Lumpur di bawah Mara. Kalau UiTM dulu Institut Teknologi. Hari ini tak kata Mara semua sebab bukan Mara pun boleh masuk. Dia kalau Mara ni dia payah sikit nak masuk. Dia ada apa? Kredit yang memerlukan pelajar yang tertentu. Macam UiTM pelajar tiwa pun boleh kan? Tapi asasnya memang dia nak bantu dari segi pendidikan. Banyak lagi lah. Dari segi pinjaman, beasiswa, banyak dan sebagainya. Good. Soalan yang terakhir. Kebat lagi. Awak tengok sini, fakta hanya dua je. Tengok macam mana Terengganu latih. Kita tak... tengok Sebagai warga negara yang patriotik, apakah peranan anda
untuk meningkatkan pembangunan negara. Allah takkan tak tin jawab. Sekarang awak kena anggap awak dah matang, dah maturate dah dah matang, sudah hebat, sudah berkejaya. Macam mana awak nak membantu dari segi peranan pembangunan negara? Okey, mungkin awak kata akan memberi perkhidmatan. Macam mana? Itu kita bawa fakta. Memberikan perkhidmatan terbaik, kita katakan. Contohnya apa? Mungkin kita berusaha meningkatkan produktiviti. Kita jadi pekerja yang hebat, yang baik. Tak ada ponting. Kalau rehat 10 minit, 8 minit je kita rehat. Tak ada ponting-ponting. Pukul 8, 7.30 dah sampai. Itu kalau ada macam itu. Memang macam baguslah. Itu dari segi perkhidmatan. Mungkin kita katakan untuk pembangunan negara, pelajar akan belajar apa? Belajar bersungguh-sungguh. Kenapa kita belajar bersungguh-sungguh ni? Supaya apa? Kita dapat membantu dari segi tenaga. Ya, kita dapat membantu dari segi tenaga kerja. Tak payahlah kita harap tenaga kerja pakar daripada luar. Tengok, fakta huraian. Belum ada contoh ni. Tambah contoh. Membantu dari segi tenaga kerja tanpa mengharap negara luar. Contohnya apa? Dalam bidang apa kita kata kita harap negara luar kita ambil? Tenaga kerja apa yang kita harap negara luar? Perubatan, ikut. Perubatan. Teknologi, kita harap negara luar. Dan lain-lain lah Jadi, terus pelajar bagi di sini jawapannya ialah infront. Apa infront ni kita? Pembangunan negara memerlukan kerjasama daripada semua pihak, sama ada golongan muda dan golongan dewasa lah, jangan sebut tua. Kita kata infront. Pembangunan negara memerlukan penglibatan, kita nampak itu, orang muda dan dewasa bersama. Dewasa pula bersama. Okey. Tengok simple saja. Jadi pelajar tengok ini, soalan ini sebenarnya dia akan memerangkap awak kalau kita tak buat betul-betul lah